أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على رسول أمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم لنا بالخير. اللهم يا الله اللهم فقهنا في الدين فعلمنا التأويل. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم يا الله اللهم اجعلنا يا الله اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم وارحمنا واشفع لنا بتلاوة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم آمين اللهم آمين. Pertama dan selama-lamanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Puan Guru Besar bersama barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Sungai Serdang Kelang, barisan guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merofakkan tinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat dan kesempatan ini alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana keizinan untuk kita masih lagi berada dalam ruangan Ramadan al-Mubarak, yang mana kalau kita lihat daripada beberapa bulan yang lalu, seperti mana yang dilihat kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hampir tibanya Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, perasaan gembira baginda sallallahu alaihi wasallam itu dilahiriahkan dengan beberapa kalam-kalam dan juga anjuran-anjuran untuk kita berdoa, moga-moga Allah sampaikan, Allah berkati usia kita ketika mana kita berada dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan juga sampaikan usia kita dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sehingga pada saat ini masya-Allah tabarakallah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam bulan Ramadan. Dan pada waktu ini alhamdulillah masya-Allah tabarakallah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah memilih tuan-tuan, memilih sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam satu ruangan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di taman-taman syurga di dunia, yang mana dalam majlis ilmu yang disebut juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Moga-moga dengan asbab keberadaan kita berada dalam taman-taman yang mulia ini, berada dalam halaqah yang mulia ini, insya-Allah menjadi asbab untuk Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan juga menetapkan dan meletakkan dan menghimpunkan kita di kalangan penuntut-penuntut ilmu dan juga di kalangan para penghuni-penghuni taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tak salah juga untuk sama-sama kita berkongsi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melahiriahkan bila mana pada saat dan waktu ini, sekali lagi secara sedar atau tidak, bila mana pada saat ini Allah himpunkan kita di kalangan pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan pilihan-pilihan Allah untuk menetapkan kita dalam taman syurga, menghimpunkan kita masih lagi berada dalam fatrah Ramadan al-Mubarak ini. Dan masya-Allah, bila mana pilihan tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakinilah ia merupakan pilihan yang terbaik. Tahniah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, para barisan pentadbir, para barisan warga guru-guru dan juga warga anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada waktu ini dan pada saat ini dan juga kesempatan ini, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, puan guru besar dan insya-Allah pada perkongsian yang diberikan kepada saya pada saat dan waktu ini, alhamdulillah kita akan menceritakan tentang kisah dan juga sejarah dan juga tentang kelebihan tidak lain tidak bukan yang bila mana kita baru saja sebelum ini menyambut nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah adalah mukjizat teragung, mukjizat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana mulianya bulan Ramadan itu menjadikan ia sebagai penghulu segala bulan daripada 12 bulan dalam Islam, maka Allah letakkan kemuliaan Ramadan itu salah satu dengan asbab mulianya dengan penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan. Masya-Allah, tabarakallah. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah, pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Masya-Allah, tabarakallah. Ia menjadi dalil dan juga menjadi penguat dan hujah kepada kita bahawasanya kemuliaan yang Allah berikan khususnya dalam bulan Ramadan ini, antara asbabnya ialah bila mana turunnya mukjizat agung kalam Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Dan kemudian Allah muliakan satu malaikat yang dinamakan malaikat Jibril alaihissalam yang menjadi penghulu segala malaikat. Bila mana Allah jadikan ataupun memilih malaikat Jibril ini untuk membawa dan menurunkan wahyu ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sekaligus di langit dunia, kemudian ketika mana selepas daripada itu ditugaskan kepada malaikat Jibril yang juga dengan amanah dan juga dengan kelebihan, dengan asbab taklifan ataupun amanah ini, maka Allah muliakan malaikat Jibril berbanding dengan malaikat-malaikat yang lain, dan juga disampai mendapat gelaran sebagai Ruhul Amin. Masya-Allah, Ruhul Amin bagi malaikat Jibril alaihissalam. Kerana apa? Kerana membawa tugas yang amat hebat, membawa tugas yang amat besar, iaitu membawa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penurunan tersebut diturunkan khususnya kepada dua tempat yang hebat selama 23 tahun, iaitu sebahagiannya diturunkan di bumi Makkahul Mukarramah dan sebahagiannya diturunkan di Madinatul Munawwarah, menunjukkan kemuliaan dua tempat ini, yang mana kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti sebelum kiamat akan ada dajjal yang akan pergi ke seluruh pelosok muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh 40 hari. Tetapi melainkan dua tempat ini, di mana? Iaitu di Makkahul Mukarramah dan juga di Madinatul Munawwarah. Dengan asbab apa? Dengan sebab kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tamanya dengan sebab penurunan Al-Quran, selain daripada ada Baitullah, makna kata di Makkahul Mukarramah ada Kaabah, dan juga di Madinatul Munawwarah ada jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang Allah letakkan dengan sebab Al-Quran. Dan dalam masa yang sama, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dengan asbab Al-Quran ini, pertama dimuliakan bulan ini kerana di antaranya ada asbabnya ialah penurunan Al-Quran, yang disebut juga dalam satu ayat yang lain, pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Makna kata Allah turunkan. Bila mana inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami menurunkan. Inna anzalna, sungguh aku telah menurunkan kitab suci ini pada satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang mana disebut juga Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Masya-Allah, ya, kita akan ceritakan kemudian. Cumanya sidang hadirin yang rahmati Allah, ya, para makna tetamu Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama secara sedar atau tidak sedar Allah muliakan bulan Ramadan kerana Al-Quran. Allah muliakan malaikat Jibril alaihissalam atas tugasnya membawa wahyu Al-Quran, dan Allah muliakan dua tempat di muka bumi Allah, iaitu di Makkahul Mukarramah dan juga di Madinatul Munawwarah dengan asbab Al-Quran. Dan Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi-nabi, ya, di antaranya adalah dengan sebab juga bila mana Allah mukjizatkan, menijazkan, iaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tabarakallah. Yang mulianya Rasulullah menjadi Habibullah, antara asbabnya ialah juga di antaranya dengan sebab penurunan Al-Quran dan pentaklifan dan juga penerimaan amanah Al-Quran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam amat-amat beruntung bila mana Allah pilih kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Al-Quran itu, ya, menjadi panduan hidup buat kita. Masya-Allah tabarakallah. Dan hingga kan disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana asbab, ya, kronologinya mulianya bulan Ramadan, ya, dengan sebab penurunan Al-Quran, mulianya Sayyidina malaikat Jibril alaihissalam dengan sebab sebagai pemegang ataupun penurun wahyu yang membawa taklifan amanah untuk menurunkan Al-Quran ataupun membawa Al-Quran ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam banyak-banyak nabi, ya, dalam ramai-ramai nabi, maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai, ya, penerima Al-Quran ini, ya, makna kata sebagai penerima wahyu. Masya-Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Masya-Allah tabarakallah. Dan kita, ya, sekali lagi, ya, disebut bila mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat beruntung bila mana Allah muliakan kita. Allah turunkan, ya, Al-Quran buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Iaitu kita semua. Masya-Allah. Jadi syukur pada Allah sebesar-besar nikmat, ya, bagi kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah memuliakan kita, hingga kan kalau kita lihat, rugilah kalau sekiranya kita tidak menjadikan dan mengambil Al-Quran ini, ataupun kita tidak mengamalkan isinya, dan hatta kita tidak mendekati langsung Al-Quran ini. Masya-Allah tabarakallah. Allah dah berikan, dan juga Nabi SAW dah sebut, dan juga dia beritahu kepada kita tentang banyak kelebihan-kelebihan dalam kita menyantuni Al-Quran. Bagaimana kalau kita lihat betapa sucinya Al-Quran ini, tidak disebut dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Makna kata tidak boleh menyentuh Al-Quran ini melainkan orang-orang yang suci. Masya-Allah. Dengan keadaan begitu, di situ juga diajar kepada kita tentang kemuliaan Al-Quran. Bila mana kita nak menyantuni Al-Quran, perlu dengan adab-adab Al-Quran. Disebut dalam satu hadis kursi, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ni ahli keluargaku, dan siapa bila mana ahli keluarga aku itu adalah merupakan orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya. Makna kata menjadikan Al-Quran itu sebagai rutin harian dia. Masya-Allah. Apatah lagi bila mana kemuliaan ini di atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis kursi yang disebut dan juga disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu bila mana kemuliaan orang yang menyantuni, kemuliaan orang yang membaca Al-Quran, kemuliaan orang yang mengajar Al-Quran, kemuliaan orang yang mengaji Al-Quran. Masya-Allah tabarakallah. Ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli Al-Quran. Masya-Allah, sebagai ahlullah, sebagai ahli keluarga Allah Subhanahu wa taala. Allah tabarakallah. Bayangkan, ya, subhanallahil azim. Dan juga disebut dalam beberapa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam,
Qala Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti al-yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh Al-Quran. Sesungguhnya fa innahu ya'ti, ia akan mendatangi kamu pada hari kiamat sebagai syafaat. Kepada siapa? Kepada mereka yang menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabatnya. Mana kata kita pun maklum sahabat ni bagaimana? Seolah-olah paling mudah kita nak bagi tahu kita pada hari ini, nak tengok siapa sahabat kita, kita tengok pada awal-awal pagi apa yang kita buat dulu, sama ada kita akan slide ataupun menyemak ataupun membuka lembaran mushaf Al-Quran ataupun kita akan membuka lembaran WhatsApp. Insya-Allah tabarakallah. Subhanallah nazim. Maka kita renung-renungkan, fikir-fikirkan. Kalaulah kita katakan kita sudah menjadi sahabat, kita lihat dalam kehidupan seharian kita mana yang lebih banyak daripada kebergantungan kita kepada Al-Quran ataupun kebergantungan kita, dekatnya kita dengan handphone yang ada pada tangan kita. Masya-Allah tabarakallah. Saya juga berpesan pada diri saya tentang hal ini. Moga-moga Allah jadikan kita semua yang juga yang mendengar sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sebagai ahlul Quran. Yang keduanya, sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, barisan guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan warga anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebut bila mana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan khususnya kepada pembaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran. Disebut dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak jadi umat terbaik, menjadi KPI ni siapa? Bagaimana kita nak melihat seorang itu baik? Pertama disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamul Quran, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Lihat bagaimana kalau kita lihat pertamanya dapat syafaat. Nabi kata baca Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini Nabi dah sebut, dah beri pada kita satu ruangan. Nabi dah beri kita pilihan, nak atau tak nak. Masya-Allah tabarakallah. Kita nak, kita ambil. Bila tak nak, dirisaukan nanti kita akan menjadi orang yang menyesal ataupun yang disebut sebagai menyesal ketika mana kita berada di yaumil mahsyar nanti. Menyesal kita begitulah juga rintihan para ahli kubur, orang yang telah meninggal dunia. Maka dia minta untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali kerana membenarkan apa fa'asaddaqa, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang dibawa oleh Al-Quran itu sendiri. Masyaallah tabarakallah. Jadi sahabat-sahabat yang milik Allah Subhanahu wa taala, bila mana Al-Quran ini disebut juga khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Mana kata kita mungkin rasanya ada mungkin di kalangan kita yang segan nak belajar. Ada di kalangan kita yang segan, malu nak belajar. Tak apa. Makna kata biarlah, kalau kita lihat kita malu ketika ini, jangan kita malu ketika mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila mana kita tidak dihimpunkan di kalangan ahli Al-Quran. Kerana kalau kita lihat ada satu istimewa yang sangat besar. Dalam hadis kursi tadi yang disebut bahawa ahlul Quran atau ahlullah, iaitu ahli keluarga Allah ini di kalangan orang yang menyantuni, orang yang menghafal, orang yang mahir dengan Al-Quran. Bagi orang yang tak mahir, adakah mereka ketinggalan? Satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, "Faman yatata'u falahu ajran." Walaupun barang siapa yang merangkak-rangkak membacanya pun, mempelajari dan membaca dalam keadaan merangkak-rangkak, falahu ajran, padanya 2 kali ganda ganjaran. Masya-Allah. Maknanya untung juga orang yang merangkak ni sahabat Allah Subhanahu wa taala. Makna kata yang membaca memanglah sebaik-baik manusia, yang belajar sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajar apatah lagi guru-guru yang berada di hadapan saya, masya-Allah, yang mendengar ketika ini, masya-Allah tabarakallah. Bayangkan daripada usia awal kita mengajarkan kepada anak-anak murid kita, memberikan pengajaran, membentukkan huruf alif itu sampailah mereka guna sampai hari kiamat. Masya-Allah, adanya subhanallah azim. Sampai anak-anak yang kita ajar ketika mana berusia 7 tahun ataupun mungkin di kalangan kita yang ada menjadi pengajar kepada prasekolah yang ketika itu berusia 5 ataupun 6 tahun, yang kita kenalkan kepada mereka satu huruf. Setiap kali penggunaan tersebut yang Nabi sebut sebagai setiap satu huruf yang dibaca ataupun yang diajar, mungkin kalau kita lihat di situ
Nabi sebut dengan 10 kebaikan, bukan 10 ringgit atau 10 dolar ataupun 10 item barang yang boleh kita tebus, tidak, tetapi 10 kebaikan hasanat dengan menggunakan jamak di situ, bermakna satu kebaikan kalau disebut oleh Rasulullah SAW kita tak dapat bayangkan betapa besarnya, betapa banyaknya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, khususnya bila mana kemuliaannya pertama disebut khairukum man ta'allama wa 'allamahu, yang mempelajari dan mengajar. Siapa? Guru-guru. Ajar dengan huruf yang begini, hurufnya alif, ba begini macam sampan, bawahnya ada titik satu, masya-Allah, diguna pakai dan dipegang, dipasak dalam-dalam, diingat oleh anak-anak murid, maka diamalkan. Dengan sebab itu mereka mampu membaca Al-Quran. Betapa besarnya jasa ibu-ibu, jasa guru-guru yang berada di hadapan saya yang sedang hadir di rahmat Allah, dengan mengajarkan semulia-mulia bahasa, sehinggakan bahasa yang terkandung dalam Al-Quran itu menjadi semulia-mulia bahasa yang tidak ada bahasa lain melainkan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang diletakkan di semulia-mulia tempat, itu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Tidak salah mengatakan bahawa besarnya, hebatnya ganjaran orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Siapa dia? Tuan-tuan, ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dirahmati Allah, yang saya doakan semoga dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Quran. Insyaallah, tabarakallah. Dan hadis yang terakhir di mana dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu ayyuqal Quran ghadan kama unzila atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat-amat mengasihi, menggunakan fi'il mudhari' menunjukkan berterusan kasih sayang Allah. Innallaha yuhibbu, dan Allah sebut dan Nabi sebut dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dapat kasih sayang Allah yang berterusan, mendapat kasih sayang, perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, doa mustajab, Allah beri kesihatan, Allah beri kemudahan, Allah beri ketenangan. Yuhibbu, kasih sayang Allah SWT. Bayangkan bila mana orang sayang pada kita, bagaimana mereka memperlakukan ke atas kita. Ini kan pula adalah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq. Nak mendapatkan kasih sayang Allah, Nabi beri satu tips, innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'an ghadan kama unzila atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah amat-amat menyayangi dan berterusan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa? Ayyuqra'al Qur'an, pertama mereka yang membaca Al-Quran, ghaddan kama unzila, seperti mana ia diturunkan. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran tersebut, seperti mana diajarkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, kemudian diajar pada para sahabat, dan para sahabat turunnya kepada kita. Dan kalau tidak salah untuk kita kongsikan bahawa riwayat ataupun tariqat atau sanad yang sampai kepada kita, khususnya yang berada di Malaysia ini adalah riwayat Hafs an Asim bi tariq Syatibiyah, daripada beberapa sahabat. Uzil Quran min arba'ah, ambillah Al-Quran itu daripada 4 sahabat, dan 4 sahabat dipecah-pecah kepada 7 qiraat, dan ada 10 qiraat, yang 3 lagi menjadi qiraat syazah, dan juga 7 inilah salah satu cabang yang sampai kepada kita, yaitu tariqat Imam Hafs an Asim bi tariq Syatibiyah. Daripada apa tuan-tuan? Daripada 114 surah, daripada 30 juzuk, daripada 60 hizib, 240 makra', daripada lebih kurang 70,437 kalimah, daripada 340,740 huruf-huruf Al-Quran. Maka rugilah daripada juga lebih kurang 6,236 ataupun ada yang sebut 6,666. Sekiranya berlaku pengulangan, dikira dihitung sekali, maka rugilah kalau ketika ini ianya sedang berada di dalam ruangan rumah-rumah kita, kita tidak ambil indah pada mereka, pada Al-Quran. Dikhawatiri nanti kita akan klaim, dulu aku dah baca tapi bacanya sikit, tak banyak, tak disebut sebagai sahabat, maka nak dikatakan sebagai penerima ataupun yang layak menerima syafaat itu, mana kata tidak sampai pada tahap yang sepatutnya. Jadi marilah sama-sama kita ambil ibrah di bulan yang mulia ini, dengan berbaki beberapa hari lagi untuk kita terus beramal, fastabiqul khairat, dan